Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 2 Arif, 2 Bestari dan 2 Efisien. Okey, sebelum kita memulakan kelas seperti biasa saya nak ingatkan bagi murid-murid yang dah buka mikrofon boleh tutup mikrofon awak supaya tak ada gangguan sepanjang kita menjalani sesi pembelajaran. Okey, sekiranya saya meminta pendapat atau respon daripada awak boleh tekan ikon angkat tangan dekat bawah tu. Awak tekan tu, nanti cikgu sebutlah nama awak. Sekiranya cikgu tak sebut nama awak, cikgu sebut nama orang lain, jangan merajuk Okey, jadi hari ni kita nak sambung balik dekat tajuk seterusnya iaitu unit 9. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang sumber air semula jadi. Jadi sebelum kita masuk pada tajuk hari ni, kita nak ingat baliklah apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, ada berapakah sumber air semula jadi? 5. 5 sumber air semula jadi. Betul lah ada 5. Okey, air semula jadi yang kita boleh dapatkan dengan secara percuma. Okey. Soalan seterusnya bila cikgu cakap ni minta awak tolong tekan butang angkat tangan tu lah supaya mengelakkan bunyi langau kan. Nanti kita tak dengar. Belum lagi Wais, cikgu belum tanya Wais. Okey, sebutkan 5 sumber air semula jadi. Siapa yang nak cuba? Boleh tekan ikon angkat tangan tu lah. Ifat Takif. Ifat Takif angkat tangan. Apa dia Ifat? Air sungai. Air sungai. Okey, terima kasih. Okey, lagi siapa nak cuba? Syaza Zulaika. Hujan. Syaza Zulaika. Syaza Zulaika je lah jawab. Okey, hujan. Okey, kita dah ada air sungai, hujan. Okey, lagi 3. Faika. Mata air. Mata air. Okey, dah ada 3 dah. Okey, lagi siapa yang nak cuba? Imani Humaira. Tasik. Tasik. Okey. Jangan sebut apa-apa. Sabar, cikgu panggil nama dulu. Okey, ada Hamrayan. Mana aku? Apa lagi ada Hamrayan? Laut. Itu tadi 5 sumber air semula jadi yang kita boleh dapatkan secara percuma. Kalau awak pergi mandi laut pun tak ada orang minta bayaran kan. Melainkan kita pergi dekat water park ke, memang kena bayar lah. Okey. Jadi hari ni kita nak sambung air mengalir dan aliran air semula jadi. Okey. Okay, hasil pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama menyatakan arah aliran air dengan menjalankan aktiviti. Okey, ini kita akan buat aktiviti bersamalah. Kita akan buat sebab tu cikgu minta awak potong botol tu. Okey, sebab untuk kita dapatkan TT2 ni kita perlu buat aktiviti. Okey, yang seterusnya mengitlak arah aliran air secara semula jadi seperti aliran air sungai, air terjun melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Okey, untuk yang hasil pembelajaran kedua ni. Iman! Bukanlah dia. Okey, untuk hasil pembelajaran yang kedua ni kita akan tengok satu animasi tentang arah aliran air semula jadi. Okey, mari kita tengok apa yang kita nak belajar. Okey, tahukah kamu apakah arah aliran air mengalir? Okey. Siapa yang tahu tentang arah aliran air mengalir? Sofia, dah siap-siap angkat tangan dah? Apa arah aliran air mengalir? Tadi tak tutup. Oh, tadi tak tutup. Okey, tak ada siapa-siapa nak bagi tahu. Jangan tengok buku dulu. Kita buka, kita tengok dulu apa pengetahuan awak pasal aliran air ni. Air ni mengalir macam mana? Ada tak sesiapa yang nak kongsi idea dia? Tak ada. Okey. Setiap air ni dia akan mengalir. Okey, semua air ni memang akan sentiasa mengalir lah.
mengikut arah graviti. Hari ni kalau kita boleh berdiri, pijak lantai sebab ada tarikan graviti. Kalau tak ada tarikan graviti, kita terapung. Jadi bersyukurlah kita atas muka bumi kita ada daya tarikan graviti lah. Okey. Yang seterusnya, okey, untuk buat ni, yang first ni cikgu akan tunjuk dekat dalam buku aktiviti awak, menyiasat arah aliran air. Jadi kita akan gambar ni dahulu, nanti baru kita tunjuk sama-sama. Hanania boleh tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Okey, untuk ni aktiviti ni awak boleh tengok kat buku teks awak, muka surat 105. Okey, alat dan bahan yang diperlukan, pewarna makanan, bika dan dulang. Okey. Okey, langkah yang pertama, masukkan 6 titis pewarna makanan ke dalam 250 ml air dan aduk. Okey, kalau awak nak tengok buku teks awak boleh, nak tengok skrin yang cikgu share pun boleh, sama je. Okay, masukkan air pewarna ni supaya kita nampak lah. Kalau air jernih tu mungkin kita tak perasan sangat. Jadi untuk nampak lebih jelas, kita gunakan air yang berwarna. Okey. Okey, langkah yang kedua, tuangkan air berwarna tadi ke dalam dulang kecil. Okey, kita masukkan ke dalam dulang kecil. Syazwi buat apa tu? Okey. Kemudian letakkan dulang yang berisi air berwarna di atas meja. Kita letakkan dekat atas permukaan yang rata lah, atas meja Okay, kemudian tinggikan satu bahagian hujung dulang. Okay, bila kita tinggikan bahagian hujung dulang ni, air ni semua ke bawah. Okay, dia pergi ke arah bawah tadi. Betul tak kalau kita tengok gambar ni? Okay, air ni bergerak ke bawah bila kita angkat. Daripada kawasan tinggi ni dia bergerak ke bawah. Okey, berdasarkan pemerhatian kamu pasal ni tadi, pemerhatian dulang ni, bila kita angkat je dulang, air ni bergerak ke bahagian yang bawah tu. Nyatakan arah air berwarna mengalir di dalam dulang. Apa arah dia mengalir? Ada yang nak cuba? Tak ada? Okey, kalau awak tengok balik gambar dulang ni, okey, mula-mula dulang ni kita letak kat tempat yang rata Dia tak adalah, samalah semua. Dalam ni semuanya sama rata air. Kemudian bila kita angkat saja dulang ni, air ni dia bergerak ke bawah. Okey, daripada sini pemerhatian yang kita boleh buat, arah aliran air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey. Kita tengok bila dulang ni kita angkat je, air tu bergerak ke tempat yang rendah tadi. Okay, yang kita angkat tu tinggi, yang kita angkat tu tempat rendah lah. Jadi aliran air ni dia sentiasa mengalir dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Itu arah aliran air. Boleh faham? Boleh. 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 Okay, dah. Okay, ini mengenai arah aliran air semula jadi. Okay, ya Wajdi Iqbal ada soalan? Wajdi Iqbal ada soalan ke? Tak ada. Okey, aliran air semula jadi ni, ada 5 air tadi yang kita bincangkan. Okey, dia pun ada arah aliran dia Okey, bagaimanakah pula Hadif Azwa ada soalan? Saya pernah pergi Desaru. Saya minum air tu Desaru. Okay, Hadif dia cerita dia punya pengalaman pergi ke Desaru. Semua orang pun mesti pernah pergi, sekurang-kurangnya mandi laut kan. Itu Desaru lah tu, laut lah tu. Okey, mari kita tengok balik tajuk ni. Bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti sungai? Sungai ni dia mengalir ke mana? Ada sesiapa yang nak kongsi idea dia? Bila air yang kat dalam sungai ni, dia sentiasa mengalir. Air ni memang akan sentiasa mengalir. Okey, air sungai ni mengalir pergi ke mana? Laut. Laut. Pandai lah. Laut. Air sungai dia akan mengalir ke laut. Okey. Laut.
Nah, ini tengok ni. Bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti air sungai? Okey, sebelum jadinya sungai, okey, air yang daripada sungai ni dia adalah dari air terjun. Okey, air terjun ni biasanya dekat kawasan pergunungan. Okey, bila hujan turun dengan lebat, maka ada aliran air dekat kawasan pergunungan tu. Dan bila sentiasa hujan turun kat kawasan tu, jadi dah ada laluan lah. Laluan dia sendiri, ada tempat bertakurnya air. Jadi kat situ dah jadi pembentukan air terjun. Okey, tapi air dalam air terjun tu pun dia sentiasa mengalir juga. Okey, air terjun ni adalah kawasan tanah tinggi dekat bukit atau gunung. Kemudian dia akan mengalir ke sungai. Sungai ni pun kawasan yang lebih tinggi daripada laut lah. Okey. Kemudian air daripada sungai ni dia akan mengalir kepada kawasan yang rendah iaitu laut. Semua air kat sungai-sungai tu mengalir ke laut. Jadi kalau kita tak jaga kebersihan sungai, akibatnya akan terima dekat laut lah. Hidupan lautan akan terjejas. Ini aliran dia. Okey, sama je macam aliran air tadi daripada kawasan yang tinggi kepada kawasan yang rendah. Air sungai kepada air laut. Okey. Air sungai dan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okay, awak fikir senang je. Samalah macam hujan. Hujan dia turun daripada awan. Awan tu kedudukan dia tinggi atau rendah? Tinggi. Soalan ke? Okey, awan tu kedudukan dia tinggi. Jadi bila dia turun ke bumi, bumi ni kawasan yang rendah lah untuk dia. Jadi macam tu lah ibarat aliran air. Dia mesti daripada kawasan yang tinggi kepada kawasan yang rendah. Okey. Kemudian air sungai akan mengalir ke laut. Awak kena ingatlah memula air terjun ni biasa dekat kawasan gunung-gunung, ada air terjun. Okey, air terjun ni pun dia datang daripada hujan ataupun mata air dekat atas gunung tu. Kemudian dia mengalir ke bawah lah. Ke bawah dia akan pergi ke arah bukit. Biasa kat bukit-bukit tu ada sungai. Okey, akan jadi laluan air lah. Bila air asyik mengalir ke kawasan tu, dia akan jadi sungai. Kemudian air daripada sungai ni akan ke laut. Jadi kita dapat simpulkan kat sini bahawa air mengalir daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Boleh? Boleh Okey, kalau boleh mari kita buat eksperimen muka surat 65. Buka buku aktiviti awak muka surat 65. Dah. Okey, tuliskan tarikh hari ini. Dah buka. Oktober 2021. Ya, Hadif Azwar, ada soalan? Saya belum ambil buku lagi, kejap. Sila ambil. Kalau yang dah botol-botol tu pun boleh ambil. Kita akan buat aktiviti ni. Ya. Kalau yang tak ada botol tak apa, awak tengoklah saya buat. Okay, jangan lupa tuliskan tarikh hari ini 5 Oktober dah bulan 10 dah. Awak cuti daripada bulan Mei PDPR sampai dah bulan 10 dah 5 bulan PDPR. Kalau kita negeri Johor cepat ke fasa 4, maka kita boleh berjumpa lah tahun ni. Kalau tak, tahun depan lah kita berjumpa. Okey, tarikh hari ini 5 Oktober. Okey. Saya uji, tajuk dia saya uji memerhatikan arah air mengalir. Okey, alat dan bahan yang diperlukan, botol plastik yang dipotong. Macam ni lah. Ni botol plastik ni cikgu dah potong kat ruangan dia seperti dalam gambar ni. Okey, pita pelekat, tali, pisau pemotong dan air. Okey, sekiranya awak tak ada tali dan pita pelekat tu tak apa. Kita boleh guna tangan kita sajalah.
Okey. Yang pertama, potong botol plastik seperti gambar raja di sebelah. Okey, semua orang dah potong. Okey, cikgu dah minta awak buat dengan bantuan mak ayah awak sebab menggunakan alatan yang tajam. Okey. Kemudian ikat botol dengan tali dan gantung secara melintang. Ya? Saya tak ada alatan dia. Tak apa, tengok cikgu punya je lah. Tengok yang cikgu buat ni. Okey, cikgu pun tak ikat apa-apa pun. Kalau cikgu ikat macam mana cikgu nak tunjuk dekat awak kan? Okey, tak payah ikat, tak payah apa-apa. Dia kena melintang macam gini. Kena bagi dia melintang macam gini lah. Tak boleh menegak. Nanti tumpah lah. Tak jadilah eksperimen kita. Kena buat macam ni. Okey, kemudian dia kata isikan air ke dalam botol tadi. Okey, cikgu guna air berwarna supaya nampak. Okey, cikgu isikan air dalam botol ni. Okey, kemudian awak dah buat, dah isi air. Kalau awak tak ada air berwarna pun tak apa, pakai air putih pun boleh. Janji awak nampak cikgu pakai air berwarna supaya yang kawan-kawan tak buat ni nampak lebih jelas lah. Yang ada boleh pakai air masak pun boleh, tak ada masalah. Cikgu saja je, nanti kawan-kawan awak tak nampak, dia nampak muka cikgu. Okey, isikan air dalam botol ni. Okey, dah isi air. Okey, nombor 4, tolak bahagian kanan. Okey, tolak bahagian kanan botol ke atas. Okey, mana tangan kanan? Tangan makan awak. Okey, ni tangan kanan. Okey, pegang botol. Dia suruh tolak bahagian kanan ke atas. Kita tolak ke atas. Okey, kita perhatikanlah air tu pergi ke mana. Okey, bila kita tolak ke atas, bahagian kanan ni tinggi, bahagian kiri tu rendah. Jadi air ni mengalir ke bahagian kiri lah sebab bahagian kiri ni rendah. Betul? Betul. Okey. Kemudian ulangi tiga. Okey, dia suruh tolak bahagian kiri botol ke atas. Al-Hafiz tengoklah cikgu tunjuk. Okey, bahagian kiri, okey tangan kiri. Dia suruh tolak ke atas. Kita tolak ke atas. Kita tinggikan bahagian kiri. Dan kita nampak tak? Air ni mengalir ke bahagian kanan yang rendah. Dia mengalir ke sini. Sebab kanan ni rendah, kiri tinggi. Okey, jadi dia mengalir ke arah kiri. Okey, ini yang kita perlu perhatikan. Okey, bila kita tolak kanan, air pergi ke kiri sebab kanan tinggi, kiri rendah. Okey, air mengalir ke kawasan yang rendah. Okey, bila kita tolak kiri ke atas, air mengalir ke kanan sebab kanan rendah. Okey, ini eksperimen yang kita nak buat sebab kita nak tengok aliran air. Tahniah pada murid-murid yang sediakan bahan. Awak berjayalah ikut. Okey, mari kita tengok soalan dia. Yang pertama, ke manakah arah aliran air apabila bahagian kanan botol ditolak ke atas? Okey, bila cikgu tolak kanan botol ke atas, air mengalir ke mana? Hadi Fazwa? Bawah. Dia mengalir ke kiri sebab kiri rendah, tinggi. Okay. Soalan yang kedua, ke manakah arah aliran air apabila bahagian kiri botol ditolak ke atas? Okey, kita tolak bahagian kiri ke atas. Kiri dah tinggi dah. Air pergi mana? Ke mana arah aliran air tu? Ke kanan. Ke kanan, ke bahagian yang rendah. Kanan ni rendah. Jadi air daripada mengalir ke bahagian yang rendah. Boleh? Ada Ham Ryan boleh ada Ham? Saya tak faham. Siapa yang tak faham? Kisha tak faham? Okey, Kisha tengok sini malam ni. Okey, kawan-kawan tengok sini. Tutup mikrofon, jangan bagi bising-bising. Mana nak dengar suara cikgu kalau awak pun bising? Tutup mikrofon awak. Okey, ni botol ni dia dalam kedudukan melintang yang rata. Dalam dia cikgu dah isi air.
Okay, cikgu kena buat aktiviti ni ikut arahan. Okay, arahan yang pertama, Kisha tengok baik-baik, kawan-kawan yang lain pun tengok. Yang tak ada bahan ni memang kena tengok sebab awak tak boleh nak imagine. Okay, Hanania ada soalan? Saya tak tahu Tak tahu apa? jawapan yang arah aliran air. Kita belum bincang lagi. Cikgu tengah terangkan balik benda ni sebab kawan awak cakap dia tak faham. Okay? Cikgu ulang balik, cikgu dah isi air dalam ni. Kemudian langkah yang pertama tu dia suruh kita tolak air bahagian kanan, botol naik ke atas. Okay, cikgu tolak kanan naik atas. Kisha tengok air ni mengalir ke kiri sebab kawasan kiri ni rendah. Air tu mengalir ke bahagian kiri botol sebab kiri ni rendah, kanan ni cikgu dah angkat tinggi. Okey, cikgu patah balik bagi dia rata. Kemudian buku teks tadi dia suruh kita angkat bahagian kiri pula. Bila cikgu tinggikan bahagian kiri, air mengalir ke bahagian kanan. Kenapa air mengalir ke bahagian kanan? Sebab kanan lebih rendah daripada kiri. Kiri dah tinggi. Jadi kita dapat simpulkan kat sini bahawa air mengalir dari arah mana? Dari kiri. Dari arah tinggi ke arah Kanan. kanan ni rendah ke tinggi? Kanan. Kiri kanan. Kanan. Nah, jawapan kiri kanan. Tak boleh. Sebab kita bukan tahu aliran air tu kiri kanan. Bila cikgu tinggikan bahagian kiri, air pergi ke kanan. Kenapa air pergi ke sebelah kanan? Rendah. Sebab kiri rendah. Kanan sebelah kanan dia rendah. Sini rendah. Jadi kesimpulan dia dekat kotak bawah ni. Kita nak jawab kesimpulan dah ni. Okey. Air mengalir dari arah mana? Tinggi. Arah aliran air mengalir dari kawasan tinggi. Okey, daripada kawasan tinggi. Okey, dari tinggi ke kawasan apa? Rendah. Ke kawasan rendah. Okey, macam tu. Ya, Adif Azwar. Salah. Tak apa, salah padam betul kan? Kan pakai pensel bukan pakai pen kan? Kita tak boleh tulis kiri kanan. Kalau kita mana tahu air terjun tu ke kiri ke kanan. Kita kena cakap, kita memang sebab tadi kita dah belajar, kita dah tahu. Air mengalir daripada kawasan tinggi kepada kawasan rendah. Contoh air terjun pergi ke air sungai pergi ke air laut. Ataupun air hujan sendiri datang daripada langit, daripada awan dekat kedudukan yang tinggi, jatuh ke bumi ni rendah. Faham? Jadi kita kena ingat arah aliran air dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Okey dah? Surah Dah. 66, muka surat sebelah. Dah. Belum. Dah. Sekejap, tunggu kawan-kawan. Dah diam je, tunggu kawan-kawan yang lain. Kembar dah tulis kembar? Dah. Okey, bagus.
Cikgu dia dah siap. Okey, kejap. Tunggu kawan yang lain. Kita gabung 3 kelas. Saifuddin dah siap? Dah. Bagus. Okey, dah Syazmi? Dah. 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 Okey, kita tengok muka surat 66. Okey, tajuk dia arah aliran air semula jadi. Okey, arahan dia lakarkan anak panah dengan warna biru. Okey, guna pensel warna biru untuk menunjukkan arah aliran air yang betul. Okey, ni kena ambil pensel warna lah. Okey, kita nak lukis anak panah. Okey, ini gambar air terjun. Okey, air terjun mengalir dekat air sungai ya. Saya dah ambil cikgu. Bagus. Okey, jadi kita nak lukis arah aliran air. Okey, arah aliran air ni daripada mana? Kat mana kita nak mula? Dekat gunung. Dekat tempat tinggi. Okey, dia mengalir ke sini. Ke bawah, betul? Dari arah tinggi ke kawasan rendah. Buat anak panah macam ni. Boleh Arisa? Dah. Okey, kemudian dekat sini lagi anak panah. Okey, guna pensel warna biru. Okey. Dah. Okey, kita tengok soalan dekat bawah. Dah. Air terjun dan sungai. Air terjun dan air sungai mengalir dari tempat yang apa? Tinggi. Okey, ke tempat yang rendah. Tahu dia dah ulang. Sorry. Dah siap. Dah siap. Oh, belum. Belum buat je tak apa. Saya tunjuk, tengok je ni. Saya pun tak ada cakap dah habis kelas kan. Tulis dulu. Kisha dah buat? Cikgu nampak apa awak buat. Ketawa bertepuk tampar semua cikgu nampak. Okey, dah Dah. Okey, sebelum kita tamatkan sesi PDPR ni, cikgu nak tunjuk kat awak lah satu video tentang aliran air. Jadi mari kita lihat sekejap. Supaya awak nampak lah, cikgu tunjuk gambar pun awak tak nampak sangat kan. Mari kita tengok. Bagi perhatian tutup suara mikrofon awak tu. Lepas ni cikgu nak buat peraturan lah, yang tak dengar ni cikgu nak dia ada duduk kelas lain. Sekejap ya. Cikgu dah share tab ni, kita tengok. Okey lah, tadi pagi pun cikgu tak dapat nak tunjuk dekat kakak-kakak awak. Tahun 3. Sebab internet tak okey. A lot of essays for school, but I also write sales description. Jaya, cikgu buka dulu ni. Sell online and group
business with Wix e-commerce. Yep. Turun ke bumi, membentuk aliran air. Sekejap ya. Cikgu, buat muka surat 67 ke? Apa buku aktiviti? 67 tak payah buat. Ni cikgu nak tunjuk video dulu. 67 jangan buat dulu Cikgu nak share video dekat awak tentang sumber air semula jadi dan arah aliran air semula jadi. Okey, dah masuk. Okey. Bismillah. Jangan lupa subscribe Cikgu, channel ni kerja. ya. Cikgu, kerja rumah kena hantar ke? Semula jadi. Dalam video ini, anda akan belajar dua perkara. Cikgu, kerja rumah kena send ke dekat Telegram? Laudin, saya tak bagi apa-apa arahan lagi. Saya suruh tengok video je Laudin. Terdapat pelbagai sumber air yang wujud secara semula jadi di bumi ini. Mari semua kita perhatikan sumber air semula jadi tersebut. Pertama ialah hujan. Titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Kedua ialah tasik. Tasik ialah kawasan air yang luas dan dikelilingi daratan. Ketiga ialah laut. Laut ialah bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi.
Keempat ialah mata air. Air mata air ialah air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Kelima ialah sungai. Hujan turun ke bumi membentuk aliran air yang dikenali sebagai sungai. Cikgu, maaf. Tadi wifi terputus. Cikgu lama betul. Bermula dari kawasan tanah tinggi, iaitu bukit dan gunung, air sungai dan air terjun mengalir. Kemudian, air sungai mengalir ke kawasan tanah rendah dan seterusnya mengalir ke laut. Begitulah tajuk sumber air semula jadi. Kita sambung ke video yang berikutnya untuk melihat kitaran air semula jadi. Okey, itu tadilah gambaran tentang kitaran air semula jadi, mula daripada kawasan yang tinggi kepada kawasan yang rendah. Okey, sebelum saya tamatkan PDPR hari ini, ada sesiapa yang nak tanya soalan? Tak ada. 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 Latihan yang awak dah siapkan ni. Ada. Nasrin Hana ni ada soalan? Nak masuk? Ada. Ada. Soalan? Ada.
Okey, awak boleh ambil gambar latihan ni dan hantar kepada grup Telegram lah macam biasa. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa. Ya, Hana ni ada soalan? Cikgu, muka surat 67 tu homework ke? 67 tak payah buat dulu. 67 tak payah buat Tak payah buat dulu. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Okey, kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu.